Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Yahya. Pastinya ini untuk cerita normal baharu. Kebiasaannya kita bawakan cerita ni dalam waktu dan juga konsep yang mungkin sedikit berbeza. Tapi dalam kita berada dalam situasi PKPB ini, kita bawakan cerita dalam konteks bagaimana untuk kita berdepan dan juga menepani suasana yang penuh kerunsingan mungkin dalam masa yang sama. Semalam kita dengar apa yang disebut oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa dengarlah lagu Dendang Perantau. Mungkin ada dalam kalangan kita di Kuala Lumpur ataupun di kawasan-kawasan lain yang tak dapat pulang berhari raya. Tapi dalam masa yang sama waktu ini saya juga bersama dengan Luqman Haris yang kini berada di Bukit Kewangan. Sebab apa saya berada di World Trade Center Kuala Lumpur. Jadi kalau sekarang ini kita bersama dengan Luqman dapat dengar dan melihat saya waktu ini? Saya dapat dengar Ehsan loud and clear. Mungkin sedikit gelap Ehsan, tapi tak apa. Kita berjauhan tapi hati kita berdekatan. Kita dekat di hati walaupun jauh, tapi dalam masa yang sama teknologi, inovasi yang kita gunakan dalam masa yang sama, kita tahu penggunaan telefon bimbit, telefon pintar. Jadi kita nak cakap pasal situasi dan juga keadaan dalam cerita ini bersama dengan YB Khairi Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan juga Inovasi. Terima kasih YB bersama-sama dengan Esra Awani dalam cerita. Kadang-kadang saya jumpa dengan YB, mungkin kita cakap hard talk, sesuatu yang serius. Tapi hari ini, bila kita bercakap berkaitan dengan penembusan telefon pintar mungkin lebih daripada 65% di Malaysia contohnya, tapi secara bentuk dan juga nilai marhain yang kita nak tahu supaya setiap orang dapat tahu apa yang YB dan juga kementerian bangunkan melalui MyTrace, terutamanya dalam kita berdepan dengan pandemik COVID-19. YB. Ya, terima kasih Ehsan dan terima kasih atas jemputan pada hari ini. Seperti mana yang Ehsan sebutkan tadi, telefon pintar ni dimiliki oleh ramai rakyat Malaysia. Bukan semua, tapi mungkin 60% lebih memiliki telefon pintar. Jadi telefon pintar ini menjadi satu alat yang boleh digunakan untuk membantu kita menangani dan memerangi wabak COVID-19. Dan kita memerangi wabak ini melalui aplikasi yang dibangunkan untuk telefon pintar kita. Aplikasi yang saya maksudkan untuk tujuan contact tracing ataupun pengesahan kontak rapat adalah diberikan nama MyTrace. Dan ini sekarang ini boleh dimuat turun di Google Play Store, tidak lama lagi di Apple App Store. Dan kita hanya perlu muat turun, register dengan menggunakan one time PIN ataupun one time password yang ada, yang keluar, dan kita on Bluetooth kita saja. Itu saja. Dan apa yang aplikasi ini akan buat adalah apabila kita keluar ataupun kita berdekatan dengan orang lain yang telah muat turun MyTrace, maka telefon kita akan kesan melalui teknologi Bluetooth. Dia akan mengesan teknologi telefon yang lain yang ada MyTrace, dan dia akan simpan maklumat daripada telefon tersebut. Jadi dalam erti kata lain, kalau sekiranya saya telah muat turun MyTrace, saudara Ehsan pun telah muat turun MyTrace, nauzubillah saya esok dikesan positif COVID-19, Kementerian Kesihatan Malaysia yang menjadi pengguna kepada MyTrace ini akan ambil telefon saya, akan buka, sebab maklumat ini rahsia dan maklumat ini tidak disimpan di server sentral. Dia hanya disimpan di telefon saja. Dia akan buka kontak log ataupun senarai-senarai nombor telefon yang telah ada kontak rapat dengan saya, dan dia akan call. So nombor telefon Ehsan akan ada di situ, sebab kita dah ada kontak rapat, dan salah seorang pegawai daripada Kementerian Kesihatan akan telefon Ehsan dan akan kata kepada Ehsan, saudara telah mengadakan kontak rapat dengan seseorang yang didapati positif COVID-19, sila datang untuk buat ujian. Itu dia teknologi dia. Mudah kan? Mudah. Sebab ini normal baharu, YB. Kalau sebelum ni kita nak keluar rumah, kita kena pastikan telefon kita bateri dia cukup. Tapi sekarang kena ingat satu benda, on Bluetooth. On Bluetooth dan MyTrace ada. MyTrace ada. Sebab yang ni penting, sebab kadang-kadang contohnya YB, kalau kita pergi ke kedai ataupun ke pasar raya contohnya, nak masuk ke satu premis, kita tulis. Kadang-kadang kita menggunakan
pen yang sama dengan orang yang Ya, mungkin beratur belakang kita. Betul. Ini satu teknologi. Apa cabaran dan juga mungkin kekuatan dalam MyTrace ini untuk Kementerian dan juga rakyat Malaysia? MyTrace ini dia buat pengesanan kontak rapat di mana saja kita berada. So ada setengah tempat yang kita terpaksa tulis nama dengan maklumat kita apabila kita masuk ke satu premis, kedai ataupun restoran. Ya. Ada yang buat sistem QR code. Maksudnya kita kena buat scan QR code sebelum kita dapat masuk ke dalam tempat tersebut. Tetapi untuk MyTrace, dia tidak hanya terbatas kepada premis itu sahaja. Jadi kita tak payah tulis, kita tak payah guna pen yang orang lain sentuh. Ataupun kalau kita pakai QR code, itu hanya diguna pakai dalam premis itu saja. Apa akan berlaku sekiranya saya keluar daripada premis itu dan saya ada kontak rapat dengan orang lain di luar daripada premis tersebut ataupun ditandas di mana mungkin tidak ada QR code. Jadi walaupun saya sokong usaha-usaha QR code dan sebagainya ataupun tulis secara fizikal untuk kita meninggalkan maklumat kita, tetapi yang terbaik adalah untuk kita menggunakan MyTrace, aplikasi ini. Kerana ini tidak mengambil maklumat lokasi kita. Ini tidak mengambil maklumat nama kita. Dia hanya ambil nombor telefon sahaja. Jadi dari segi soal privacy, kepribadian dan sebagainya terjamin. Ya. Satu benda waktu ini bila bersama dengan BKJ ni, perkara yang perlu anda ingat adalah MyTrace. MyTrace buka telefon bimbit kena ada aplikasi ataupun apps berkenaan. Jadi secara teknikalnya kita nak belajar, bukan nak belajar, kita nak mengetahui dengan lebih lanjut. Luqman Haris yang bersedia di Bukit Kewangan, ada soalan-soalan penting nak tanyakan kepada YB. Silakan Luqman. Okey, terima kasih Ehsan, terima kasih YBKJ. Mungkin kita nak godik-godik sedikit aplikasi ini. Mungkin ramai antara kita dan rakyat Malaysia yang sudah pun muat turun aplikasi MyTrace ini, tetapi mungkin ramai juga yang masih lagi belum berbuat demikian. Kalau boleh, anda boleh berbuat demikian di Android Play Store, Google Play Store. Kita nak main-main sikit di sini. Kita lihat aplikasi ini seperti yang dapat kita kongsikan skrin ini dengan YBKJ dan juga Ehsan. Agak simple kerana dia bukan aplikasi yang terlampau berdasarkan UI ataupun user interface, tetapi ia hanya untuk mengaktifkan Bluetooth in the background dalam telefon pintar anda. Jadi ada beberapa skrin boleh muat naik data kontak ini. Sekejap lagi saya nak tanyakan kepada YBKJ apa benda yang kita perlu muat naik di sini dan apa dia PIN yang 6 digit ini. Dan juga ada skrin untuk pertanyaan dan sebagainya. Boleh anda isikan butiran nama, email, perkara dan juga mesej, dan ini halaman utamanya. Dan di sini boleh juga anda buat turun aplikasi-aplikasi yang lain yang ada. Gerak Malaysia, sudah tentu banyak ada kita yang sudah pun selalu dengar berkenaan dengan Gerak Malaysia ini untuk memohon kebenaran untuk bergerak pentas negeri dan juga My Sejahtera. Ini appnya yang boleh anda buat turun. Mungkin saya nak tujukan soalan pertama kepada YB Khairy Jamaluddin, Menteri kita, Menteri Sains, Teknologi dan juga Inovasi. YB, ramai yang bertanyakan mengapa sewaktu dilancarkan pun tidak ada aplikasi ini untuk iOS siap-siap, kata mereka. Mengapa YB? Kerana ramai yang menggunakan iOS. Ya, terima kasih. Di Malaysia ini 80% menggunakan Android, ya, 20% menggunakan iOS. Jadi lebih ramai menggunakan Android. Namun demikian, kita masih lagi menunggu kelulusan daripada pihak Apple untuk versi iOS. Versi Apple ni juga ada sedikit isu dia, dan isu dia bukan di peringkat pembuat aplikasi, tetapi di peringkat Apple, ya. Aplikasi ini sebenarnya, aplikasi Bluetooth MyTrace ini ada di negara-negara lain. Dia bangunkan aplikasi mereka tetapi menggunakan teknologi Bluetooth yang sama seperti Singapura, Australia, United Kingdom. Kebanyakan negara termasuk WHO, World Health Organization, akan menggunakan Bluetooth. Ini adalah sistem yang diguna pakai di banyak negara, ya. Cuma isu yang dihadapi oleh iOS ataupun Apple yang sedang cuba diselesaikan oleh pihak Apple itu sendiri adalah aplikasi ini hanya boleh diguna pakai apabila app ini ada di foreground. Kalau dia background, dia tak kesan kontak lagi. Tapi untuk Android, dia boleh diguna pakai sama ada di foreground, background. So sebagai contoh, kalau saya on app app MyTrace ini dengan iOS, dengan tiba-tiba saya nak pakai WhatsApp dan app ini pergi ke background, dia tak boleh kesan lagi. So ini bukan isu di peringkat Malaysia ataupun di peringkat negara-negara yang telah membangunkan aplikasi ini. Ini isu yang di peringkat Apple yang sedang cuba diusahakan dengan kerjasama Google dengan Apple untuk selesaikan masalah ini, ya.
Ya, jadi saya harap dalam masa yang terdekat kita akan dapat melancarkan versi iOS dan pihak Apple juga akan dapat memberi update nanti kepada semua aplikasi yang menggunakan Bluetooth teknologi ini supaya aplikasi itu dapat diguna pakai di background dan bukan hanya di foreground sahaja. Tetapi untuk menjawab soalan itu, kita nak keluarkan dengan cepat aplikasi Android dan kita menunggu daripada pihak Apple dalam beberapa hari nanti akan diumumkan bahawa aplikasi MyTrace ini boleh didapati dan dapat dimuat turun di Apple App Store. Okey, boleh kita kongsi lagi sekali skrin yang saya lihat di tab saya ini untuk kita lihat interface aplikasi ini. Okey, yang YB sebut sebentar tadi adalah aplikasi ini menggunakan dua ciri utama, two main features, iaitu Bluetooth di sebelah kiri itu dan juga location di sebelah kanan. Ramai juga orang yang bertanya mengapa kerana aplikasi ini bersandarkan kepada Bluetooth untuk mengesan lokasi kita dan sebagainya. Dan ada aplikasi di negara-negara lain, contact tracing app seperti di Singapura yang menggunakan app Trace Together, banyak yang menggunakan Bluetooth sahaja. Mereka tak perlu gunakan location. Mengapa app ini kena guna location juga? Kerana ada yang risau privacy dan sebagainya, YB. Ya. Tak ada. Ini pun sama juga dengan aplikasi di Singapura iaitu Trace Together. Untuk telefon Android, kita terpaksa onkan lokasi untuk kita gunakan Bluetooth. Tetapi yang saya nak jelaskan di sini adalah walaupun kita onkan lokasi, tetapi lokasi itu tidak disimpan dalam log. Maklumat lokasi itu tidak disimpan dalam log. Ini cuma feature yang ada pada Android. Dia tak boleh hanya on Bluetooth saja. Dia terpaksa on Bluetooth dengan lokasi. Sama juga dengan Singapura, sama di Australia, sama di UK, saya dah cek semua ya. Dia terpaksa on location untuk Android. Untuk iOS, dia tak perlu on location. Tapi jaminan yang saya beri adalah kita tidak ambil apa-apa maklumat lokasi. Kita tak simpan. Kita hanya simpan maklumat berkenaan dengan telefon-telefon lain yang ada rapat dengan kita supaya kita dapat tulis log dalam situ siapa ataupun telefon mana, nombor telefon mana yang telah ada kontak rapat dengan kita dalam tempoh 21 hari. Maklumat itu disimpan dalam telefon kita sahaja. Ya, kita mengamalkan decentralized privacy preserving proximity tracing protocol. Ini adalah protokol yang digunakan pakai di peringkat dunia untuk menjaga privasi kita, dan saya juga cadangkan supaya kita akan keluarkan source code ya untuk MyTrace ini supaya pakar-pakar boleh tengok betul ke tidak apa yang KJ cakap bahawa kerajaan tidak simpan lokasi ya. Apabila kita keluarkan source code, iaitu kod untuk kita bangunkan aplikasi ini, jelas boleh dilihat di situ bahawa sebenarnya kita tidak mengambil maklumat lokasi. Jadi jangan risau ya. Saya tidak tahu anda di mana. Saya hanya tahu anda berdekatan dengan telefon mana. Dan itu pun tak tahu nama. Senarai itu di anonymize, tidak ada nama, hanya ada nombor telefon saja. Untuk kita telefon kata, by the way, dalam tempoh masa 21 hari ini awak telah ada kontak rapat dengan seseorang yang telah dikesan positif COVID-19. So, aplikasi ini sangat penting untuk kita download ya. Okey, kita akan berhenti seketika. Kita akan kembali bersama dengan YB Khairi Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan juga Inovasi, dan juga Ehsan Yahya. Cerita berhenti seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali dalam cerita normal baharu bersama dengan YB Khairi Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan juga Inovasi. Tapi dalam masa yang sama, dalam keadaan dan juga situasi ini, tadi macam YB sebutlah, Luqman jangan risau, kita takkan tahu Luqman dekat mana, lokasi dekat mana. Yang pertama, kita ingat MyTrace itu. Yang kedua, kita kena download dan juga ada dalam handphone kita aplikasi. Nak keluar rumah, kita on Bluetooth. Kalau anda bersama-sama dengan orang yang dijangkiti,
automatik dan dalam keadaan yang secepat mungkin anda akan dihubungi. Betul kan Wabi? Betul. Terima kasih. Tapi dalam masa yang sama Wabi, bila kita bercakap berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan inovasi, sains, kalau dekat sekolah mungkin keterujaan tu ada, nak masuk makmal dan sebagainya. Tapi dalam situasi dan juga keadaan sekarang ini, kita nak merakyatkan teknologi itu supaya setiap orang dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Terutamanya dalam langkah awal ketika ini, pandemik COVID-19 ini adalah MyTrace. Bagaimana YB nak merakyatkan aplikasi-aplikasi seperti ini? Sebab itulah kita kena bagi keyakinan kepada rakyat bahawa yang pertamanya dari segi maklumat peribadi mereka kita tidak ambil, ya. Dari segi keberkesanan teknologi ini kita tak paksa sesiapa pun untuk muat turun. Saya difahamkan bahawa ada satu wilayah di India di mana polis mereka akan denda kalau mereka tidak muat turun aplikasi mereka yang seperti MyTrace ini. Tetapi kita telah buat keputusan bahawa kita tak boleh paksa sesiapa untuk muat turun, tetapi ia perlu semangat untuk ada aplikasi ini perlu dirakyatkan. Maksudnya secara sukarela kita menjadi sebahagian daripada masyarakat MyTrace untuk kita untuk kita menghentikan rantaian jangkitan wabak COVID-19. Dia lebih berkesan macam itu saya rasa sebab kita rasa tanggungjawab untuk menggunakan aplikasi untuk membantu menangani wabak COVID-19. Ya, berbeza sedikit dengan satu lagi aplikasi. Kita ada 3 aplikasi. Gerak, kita ada MySejahtera dan kita ada MyTrace. MySejahtera dan MyTrace ini dua-dua tidak ada paksaan untuk dimuat turun dan kedua-duanya digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Gerak Malaysia ini walaupun tidak dipaksa untuk turun, tetapi kalau kita nak merentas negeri, polis minta kita buat permohonan melalui Gerak Malaysia, ataupun kita nak kena pergi balai, ya. Jadi di situ mungkin lebih banyak ataupun lebih ramai akan rasa terpaksa untuk download sebab dia nak buat permohonan untuk merentasi negeri dalam mereka nak pergi ke negeri lain. Tetapi dalam konteks MyTrace ini dia tidak ada keperluan, ya, untuk saya download. Cuma keperluan itu adalah kesedaran kita. Kesedaran kita bahawa teknologi ini adalah teknologi yang penting untuk membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan contact tracing. Kementerian Kesihatan akan buat pengesanan kontak tanpa teknologi juga. So kalau sekiranya ada seseorang yang didapati COVID positif, dia akan buat secara manual. Dia akan duduk dan dia akan tanya, awak ke mana dalam 14 hari? Jumpa dengan siapa? Dan dia akan cuba menghubungi siapa saja yang kita ingat, yang kita telah ada kontak rapat. MyTrace ini boleh membantu kerana kalau mungkin dia terlupa siapa dia jumpa ataupun dia ke mana, kita boleh buka dia punya telefon, tengok log dia, siapa yang telah ada kontak rapat dengan orang yang positif COVID-19 ini. Sebab mungkin dalam 14 hari kita tak ingat siapa yang kita ada kontak rapat. Saya pun tak tahu, mungkin saya pergi ke studio sebagai contoh, saya tak tahu siapa ada kat sini. Ya, jadi dengan ada MyTrace, senang untuk Kementerian Kesihatan tengok kita dah ada kontak rapat dengan siapa. Kalau aplikasi ataupun apps shopping kita boleh download kan, kita boleh masuk dalam telefon bimbit, apalah sangat kita nak download ataupun masukkan MyTrace. Tapi dalam masa yang sama, kita masih lagi mengamalkan sistem konvensional ataupun penjarakan sosial secara jelas, tidak merapatkan antara kontak kita dengan orang lain. Dalam masa yang sama, perkara-perkara lain yang seperti kerap membasuh tangan. Tetapi dalam kita bercakap berkaitan dengan aplikasi ini, satu bentuk teknologi dan juga satu bentuk perkara-perkara konvensional ataupun tradisional yang kita lakukan, bagaimana YB nak memahami supaya ia boleh diseimbangkan antara teknologi dan juga perkara harian yang kita lakukan? Dia kena satu pendekatan yang menyeluruh, ya. Kalau tanya saya, apakah teknologi akan membantu kita memerangi wabak COVID-19? Ya, pasti. Ia akan dapat membantu. Tetapi akhirnya yang paling berkesan sekali, yang paling mujarab sekali adalah benda-benda konvensional. Basuh tangan dengan kerap, penjarakan sosial, itu yang paling berkesan. Teknologi hanya boleh membantu. Hanya adalah complementary kepada segala usaha yang saya sebutkan tadi. Jadi segala aplikasi sama ada MyTrace,
kod QR yang kita melihat adalah untuk membantu sahaja, ya. Tetapi akhirnya kalau sekiranya kita tak mengamalkan penjarakan sosial, kalau kita tidak mengamalkan segala SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara, macam mana ada teknologi pun kita akan melihat graf kita naik, graf jangkitan kita naik, ya. So aplikasi yang kita bangunkan ini MyTrace boleh membantu, tetapi sekiranya kita sendiri tidak mengamalkan segala langkah-langkah konvensional yang disebutkan tadi, sudah pasti kita tidak akan dapat menang. Ya. Lokman menggunakan dua telefon, satu Android dan juga satu Apple ataupun menggunakan aplikasi iOS. Dan sejak awal tadi Lokman pun dah kata download MyTrace. Tapi waktu ini ada soalan-soalan sambungan yang Lokman nak berikan kepada YB. Okey, kalau Ehsan fokus kepada mungkin perkara-perkara yang lebih mendalam, saya mungkin ingin bertanyakan kepada YB sedikit berkenaan dengan FAQ ataupun guide untuk kita gunakan aplikasi ini bagi mereka yang dah muat turun. Mungkin ada beberapa soalan yang mereka mahu tanya, especially berkenaan dengan interface ataupun cara untuk menggunakannya, ataupun ada beberapa soalan yang lain. Kalau saya boleh kongsikan lagi sekali, ini app ni saya memang dah muat turun di Samsung Tab Astra One untuk kita kongsikan. Ini adalah muka depannya, this is the main page. Ada beberapa page yang kita dah kongsikan sebentar tadi. Saya nak tanya kepada YBKJ, ramai juga yang tanya, ini yang page kedua ni apa? Kerana ia nampaknya sangat prominent, muat naik data kontak, perlu sertakan, perlu masukkan 6 digit PIN, 6 digit PIN. Cuba YB ceritakan ini apa dia YB dan bagaimana ia berfungsi? Kod verifikasi ini adalah apabila kita dihubungi oleh pegawai kesihatan. Okey, kemudian step by stepnya bagaimana YB? Mengapa kita perlu mendapatkan kod verifikasi daripada pegawai kesihatan? Adakah ini selepas seseorang itu didapati positif COVID-19? Ya, betul. Apabila kita dapati positif COVID-19, pegawai kesihatan itu akan tanya kita sama ada kita ada MyTrace ke tidak. Okey. Dan apabila kita kata kita ada MyTrace, dia akan cuba akses kepada log kita, dan di situ kita akan diberikan kod tersebut. Kita saja boleh bagi kebenaran kepada pegawai kesihatan untuk akses log yang ada di telefon kita. Okey, tetapi adakah ia berfungsi berdasarkan telefon itu selepas seseorang didapati positif COVID-19, aplikasi ini akan mengesan telefon lain yang pernah berada berdekatan dengan telefon ini, ataupun adakah ianya mengesan konteks dalam telefon ini, iaitu nama-nama dan nombor telefon dalam telefon seseorang yang positif COVID-19? Dia akan buka log dalam telefon kita. Okay. Dalam log telefon kita ada unique user ID, senarai unique user ID dengan nombor telefon, dengan masa, tarikh dan juga jarak. Itu saja. Nama tidak ada. Dan dengan maklumat itu, pegawai kesihatan akan call segala senarai yang ada di dalam log dalam phone kita. Mengapa kita perlu beberapa aplikasi yang berbeza? Seperti yang YB sebut sebentar tadi, MyTrace, MySejahtera, kemudian ada juga kerajaan negeri yang mahu membangunkan app dan platform mereka sendiri seperti kerajaan negeri Selangor. Adakah ini ada memberikan masalah kepada integration app dan juga data integration untuk kita melakukan contact tracing dengan efektif? Aplikasi yang saya sebutkan tadi semua mempunyai tujuan yang berbeza, ya. Kalau Gerak Malaysia adalah untuk minta permohonan daripada PDRM untuk merentasi negeri, dan saya difahamkan Gerak Malaysia mengambil data lokasi. MyTrace tak boleh ambil data lokasi. Jadi kalau kita cantumkan dengan aplikasi yang mengambil data lokasi, maka kita akan ada masalah dengan Apple dengan Google, ya, sebab Apple dengan Google sedang membangunkan satu API untuk aplikasi seperti MyTrace dengan syarat kita tidak mengambil maklumat lokasi, ya. Dengan QR code sebagai contoh, di setengah negeri dia ada QR code seperti mana yang saya sebutkan tadi. QR code tu tak ada masalah, kita pun sokong, tetapi ia hanya diguna pakai apabila kita masuk premis saja. Bila kita keluar premis dan kita bergaul dengan orang kat luar premis, tidak ada apa-apa maklumat yang diambil, sebab di luar itu tak ada QR code. QR code hanya masuk premis saja, ya. Kalau kita pergi tandas, kalau kita masuk pengangkutan awam dan sebagainya, kita masih lagi perlukan MyTrace. Dan untuk MyTrace, kita telah bangunkan satu aplikasi yang lightweight, yang ringan. Kalau kita cantumkan semua aplikasi, dia
jadi terlalu berat. It becomes a very heavy app. Jadi kita nak pastikan bahawa MyTrace ini seringan mungkin. Okey, terima kasih YB Khairi Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Itu saja daripada Bukit Kewangan. Ehsan, silakan. Serah kembali kepada anda. Hari sekali YB, dalam tempoh sama, kita dalam suasana Ramadan, tak lama lagi kita akan menyambut Aidilfitri. Dalam masa yang sama kita berjuang untuk menghapuskan pandemik COVID-19. Selaku menteri yang berada dalam situasi dan juga keadaan sekarang ini berperanan penting dalam memastikan semuanya dapat disumbangkan dengan cara dan juga keadaan yang lebih baik. Apa yang YB boleh katakan untuk seluruh rakyat Malaysia dan juga seluruh mereka yang tengah berjuang dalam penularan COVID? Yang pertamanya saya harap kita semua dapat sabar ya, sebab saya rasa keadaan hari ini menguji kesabaran kita. Kita dinafikan kebebasan untuk pergi ke mana saja ya, kebebasan yang saya rasa menjadi asas kepada kita sebagai manusia dan rakyat biasa. Kita tak boleh ke mana-mana. Kita tak boleh jumpa dengan sahabat-sahabat kita selain daripada nak pergi kerja lah sekarang. Dan perkara ini dilanjutkan seperti mana diumumkan oleh Ahmad Berhormat Perdana Menteri semalam. Dan ini akan menguji kesabaran kita apabila menjelang hari-hari perayaan, contohnya Hari Raya. Ya, tetapi saya harap bahawa rakyat akan sabar sebab kita sama-sama mestilah memutuskan rantaian jangkitan. Dan untuk raya ni disebabkan Ahmad Berhormat Perdana Menteri telah membenarkan kita mengunjungi keluarga kita kurang daripada 20 orang dalam negeri dan sebagainya. Saya harap kita dapat download MyTrace sebab akhirnya balik kepada aplikasi juga untuk sama-sama kita bantu memerangi COVID-19. Ini akan membantu. Dan saya harap jangan lupa MyTrace masa kita keluar untuk raya nanti. Baik. Terima kasih YB. Jangan lupa MyTrace, download, buka Bluetooth. Ini kita dapat mengekang penularan COVID-19 dari terus membelenggu ataupun mengancam suasana keharmonian, keamanan dan juga keistimewaan Malaysia yang mungkin kita kecapi sebelum ini. Kita jadikan Malaysia sihat semula, lebih baik daripada apa yang kita rasa sebelumnya. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada YB Khairi Jamaluddin. Itu cerita normal baharu kita sebagai rakyat Malaysia dan juga dunia, berpegang kepada bagaimana kita membentuk sains, bagaimana kita mengamalkan teknologi dan kita berfikir bagaimana untuk merealisasikan satu bentuk inovasi. Saya Ihsan Yahya bersama dengan Luqman Haris. Assalamualaikum dan jumpa lagi.